Baiklah, soalan nombor 2 ni diberi titik A adalah negatif 23, B adalah 58, ya, dan O adalah asalan. Ini adalah asalan. Okey, cari vektor kedudukan di sini bagi titik P. Vektor kedudukan di sini bermaksud OB. Okey, vektor kedudukan di sini bermaksud OB. Maksudnya kita boleh terus ambil koordinat bagi titik P iaitu 58, kita boleh tulis dalam bentuk vektor lajur 58 begini, atau kita boleh tulis dalam bentuk vektor xi tambah yj iaitu 5i tambah 8j. So itulah cara kita cari vektor kedudukan titik B. Okey, kemudian kita lihat, kita nak cari, hitungkan magnitude bagi vektor AB. Apa maksudnya magnitude bagi AB? Maksudnya kita kena cari dulu apa itu vektor AB, kemudian dapat vektornya, baru kita menggunakan rumus magnitude untuk mencarikan dia. Okey, rumus magnitude di sini adalah, ya, rumus magnitude yang kita tahu ialah kita akan ambil punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, tetapi di sini sebelum kita menggunakan rumus ini, jadi kita kena cari dulu apakah itu vektor AB. Apakah itu vektor AB? So vektor AB, seperti yang mana kita dah belajar, vektor AB ini laluan dia adalah daripada AO tambah dengan OB. Okey, apa itu AO? AO sebenarnya adalah vektor negatif, ya. AO ini adalah vektor negatif kepada OA. Dia merupakan vektor negatif. Jadi kita kena carilah dulu apa itu vektor OA. So vektor OA ni adalah vektor kedudukan. Vektor kedudukan bagi apa? Bagi titik A. Vektor kedudukan bagi titik A. Apa tu titik A? So kita tengok balik kita punya soalan. Titik A yang diberi di sini ialah negatif 2, 3. Ini titik A kita, negatif 2, 3. Maksudnya negatif 2, 3 ni kita tukarkan dia dalam bentuk vektor. Ya, kita akan dapati vektor OA kita ni adalah negatif 2i tambah 3j. Itu maksud dia. Okey. Vektor OB yang kita dah cari tadi, vektor OB adalah 5i tambah 8j. Betul? 5i tambah 8j. Jadi kita masukkan dalam kita punya vektor AB. So AB kita sekarang adalah negatif, negatif OA, iaitu positif 2i tolak 3j untuk AO. Kemudian kita tambah dengan 5i tambah 8j. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini. Kita kumpulkan dan kita ringkaskan mengikut vektor kita. Jadi 2i tambah 5i kita dapat 7i. Negatif 3j tambah 8j kita dapat 5j. Okey, so inilah vektor bagi AB. Kalau kita nak guna vektor lajur untuk kira pun senang. So vektor lajur bagi OA ini adalah negatif 2, 3, betul? Jadi vektor lajur bagi OB adalah 5, 8, betul? Jadi kita nak jadikan dia AB, maksudnya kita masih nak OA tambah dengan OB. Ya, ini link dia kan? Link dia. Mesti link lah yang tengah tu. Jadi selepas itu kita gantikan dengan vektor lajur. AO ni maksudnya negatif OA. Jadi kita songsangkan dia bertanda, kita dapat 2 dan negatif 3. Kemudian tambah dengan 5, 8. Jadi kita akan dapat atas ini, unsur atas tambah dengan unsur atas, kita dapat 7. Unsur bawah negatif 3 tambah 8, kita dapat 5. Masih sama. Tengok, masih sama. Jawapan yang kita dapat untuk AB ini
vektor AB adalah sama. Tetapi satu ditulis dalam bentuk vektor, satu ditulis dalam bentuk vektor lajur. Okey, jelas ya bahagian ini. Selepas dapat ini, jadi kita akan carikan apakah itu magnitude bagi AB. So, kita bolehlah guna rumus kita sekarang. Bagaimana nak cari magnitude AB ni? Okey, iaitu kita carikan punca kuasa 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Mana satu X dia? Inilah X dia. Inilah Y. Ataupun kalau kedudukan dia dalam vektor lajur, atas ni X, bawah ini Y. Jadi kita ambillah 7 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2. 7 kuasa 2, 49 tambah dengan 25. Jadi jawapan kita di sini adalah 74. Okey, dapat 74 ini kita square root ataupun kita tekan kalkulator punca kuasa 2. Punca kuasa 2, tekan punca kuasa 2, 74. Jadi kita akan dapat jawapan 8.602. 8.602 dan unitnya adalah unit lah. Sebab dia adalah magnitude. So, ini adalah jawapan bagi magnitude AB. Adakah anda betul? Mari kita lihat soalan nombor 3 pula. Raja di sebelah menunjukkan 5 titik A, B, C, D, E pada suatu grade. So, ungkapkan vektor-vektor yang berikut dalam bentuk vektor paduan bagi vektor unit I dan J. Okey, seperti mana yang kita dah belajar, vektor unit I dan J ini adalah satu unit ikut paksi X dan ikut paksi Y. So, ini adalah I lah dan ini adalah J. So, sekarang dia nak cari vektor paduan AB. Nampak? Ini adalah AB. Maksudnya, dia nak cari vektor dari A ke B lah. A ke B. Okey, A ke B. Sebelum ni kita dah belajar kan? Kalau A ke B, maksudnya kita ada AO tambah OB ke, betul? Tetapi kalau kita lihat di sini, kita tak tahu apa itu OA ya, dan OB. Kita tak tahu vektor kedudukan dia. Dia tak menunjukkan asalan. Jadi kita tak boleh baca. Jadi apa kita buat ialah kita boleh guna cara lain, iaitu kita guna bentuk segitiga yang wujud dalam grade ataupun zat atas. Lihat di sini. So A ni akan bergerak 1, 2, 3, 4 ke kanan kan? 4 ke kanan adalah positif 4 lah. Dan kemudian dia akan naik atas. 1 naik atas maksudnya positif 1 lah. Jadi sekarang kita akan dapat vektor AB kita adalah 4, 1. Ini adalah vektor dalam bentuk lajur atau kita boleh tulis dia dalam bentuk IJ. Sebab dia nak vektor paduan bagi unit I dan J kan. Jadi kita akan bagikan jawapan kita dalam bentuk IJ iaitu 4I tambah 1J, kita tulis J sahaja. Itulah cara kita tuliskan vektor paduan dia. Okey, mari kita lihat nombor 2. Nombor 2 adalah B ke A. Kalau B ke A ni maksudnya dia adalah vektor negatif bagi A ke B. So, jika kita sudah dapat 4I tambah J ini adalah AB, jadi negatifkan AB ni kita dapat negatif 4I tolak J. Jadi ini adalah vektor bagi BA. So, sekarang kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga kita ada BC. Nah, B ke C adalah di sini. Ini vektor B ke C ya. Nampak ini vektor B ke C. So, B ke C. Jadi kita lihatlah bagaimana B ini bergerak ke C. So, B ini kita bergerak kiri kanan dulu. Kita pergi negatif 1 iaitu ke kiri 1. Kemudian dia turun bawah 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak. 5 petak ke bawah maksudnya negatif 5. Jadi bila kita nak tuliskan dia dalam bentuk unit I dan J, kita akan tulis negatif I lah. Sebab negatif 1I ni kita tulis sebagai negatif I. Kemudian tolak 5
J. Ini adalah dalam vektor unit I dan J. Tentu sekali kalau boleh tulis dalam bentuk vektor laju pun mudah, iaitu -1, -5. Daripada sini kamu tukarkan dia dapat -I tolak 5J pun boleh. Okay, kemudian kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4 di sini kita ada DC. Nampak? DC, D ke C. Ini vektor D ke C. Jadi dia hanya buat pergerakan 2 petak, ya, 2 petak ke kanan. Jadi positif 2. Dan dia tidak naik atas ataupun bawah. Jadi dia adalah kosong. Vektor laju bagi dia adalah 2, kosong. Jadi bagaimana kita tukar ini ke dalam bentuk unit I dan J, iaitu dia sama dengan 2I tambah dengan kosong J kan. Jadi kosong J itu tak tulislah. Jadi kita dapat jawapan 2I saja. Jom kita tengok AC. AC ini maksudnya A ke C. So A ke C adalah daripada A ke C. Begini dia punya vektor. A ke C, anak panah dari A ke C. So, kita tengok A ni nak pergi C kan. So, kita buat bentuk segitiga lah. Ni 1, 2, 3. Okey, 3 ke kanan kita dapat positif 3. 1, 2, 3, 4. Jadi, dapat negatif 4 lah. Kalau vektor lajunya kita dapat 3, negatif 4. Jadi, daripada sini kita tukarkan dia jadikan vektor dalam unit I dan J, iaitu 3I tolak 4J. So, itulah cara dia untuk kita dapatkan AC. So, D ke E berada dari D pergi ke E. Itu dia vektornya. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan adalah positif 4. Kemudian dia naik 1 ke atas iaitu positif 1. Kalau kita tulis dalam vektor laju, dia akan dapat 4, 1. Betul? Jadi sekarang tukarkan dia dalam bentuk vektor dalam unit I dan J. Kita dapat 4I tambah 1J. Kita tulis saja J. So itulah cara kita ungkapkan vektor dalam bentuk unit I dan J. Nah sekarang kita lihat bahagian B pula. Nyatakan pasangan vektor yang selari. Kalau dua garis ataupun dua vektor itu dikatakan selari, dia mesti boleh ungkap dalam vektor A ni sebagai KB. Ataupun kita boleh kata kecerunan dia adalah sama. Kecerunan dia adalah sama. So, kecerunan dia adalah yang tegak bahagi dengan yang melintang. Cuba kita tengok yang ini. Cuba kita perhatikan dua vektor ini. Adakah mereka selari? Nampak di sini jawapan dia adalah sama. 4I campur J. Maksudnya kalau kita kirakan kecerunan dia, vektor AB sama dengan 1/4. Ambil tegak Y bahagi dengan X. Itu adalah kecerunan. Kecerunan vektor DE pula kita tengok sama. Dia adalah beza Y adalah 1. Beza X dia adalah 4. Jadi 1/4. Mereka mempunyai kecerunan yang sama. Ataupun kita lihat di sini, kita nampak AB ni memang sama. Dia punya vektor memang sama. Jadi mereka adalah vektor yang sama. Okay, kita boleh tulis sini. Vektor yang selari ialah vektor AB adalah selari dengan vektor DE. Kerana AB ni sama dengan DE, dan kerunannya adalah sama. Okey, cuba tengok C pula. Nyatakan pasangan vektor yang negatif. Berikan alasan anda. Okey, sekali lagi kita tengok di sini raja kita. Vektor mana yang merupakan vektor negatif dia? So, kita boleh tengok BA ni dengan vektor yang ini, DE. So, kita tengok vektor BA. Okey, B ke A, ini B ke A. Dan vektor D ke E. Vektor yang sama tadi adalah AB dengan DE. Arahnya sama. Tetapi sekarang B ke A pula. B ke A maksudnya dia terbalik, nampak? Arahnya dah bertentangan dengan D ke E. Jadi mereka merupakan vektor yang negatif. Vektor BA ni adalah vektor negatif bagi vektor DE. BA ini
sama dengan negatif vektor DE. Kerana vektor BA ni magnitudenya sama, arah vektor PA ni adalah pertentangan dengan arah D ke E. Itulah sebabnya kita katakan mereka ini adalah vektor negatif. Magnitudenya adalah sama, tetapi arahnya pertentangan, tetapi magnitudenya masih sama. So itulah sebabnya kita katakan mereka ni adalah vektor negatif.